Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, dalam rancangan Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang diterbitkan oleh Al-Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-47. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai kelas kita pada siri ini yang masih memperbincangkan tentang terusirnya Yahudi Bani An-Nadhir, mari kita bersama-sama seperti biasa kita berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah merupakan mukhul ibadah, merupakan intipati daripada ibadah, kunci kepada ilmu. Moga-moga ilmu yang kita belajar ini diberi manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar Radio IKI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam siri yang lalu saya ceritakan sebab kenapa baginda Rasulullah datang ke Yahudi Bani An-Nadhir yang ingin berunding tentang pembayaran ganti rugi atau denda kepada dua orang daripada Bani Kilab, disebabkan daripada dua kabilah itu yang dibunuh secara khilaf oleh seorang sahabat Nabi bernama Amr ibn Mayyah al-Dhamari. Dan saya juga ceritakan apa niat buruk dan niat jahat Yahudi itu yang ingin membunuh kepada baginda Rasulullah SAW, yang akhirnya hasrat niat mereka itu yang buruk dan jahat itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, dan Allah menyelamatkan baginda Rasulullah daripada niat buruk Yahudi yang ingin membunuh kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana keinginan Yahudi itu untuk membunuh adalah satu pelanggaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka atas perjanjian yang sudah tetap antara kaum muslimin dengan mereka kaum Yahudi, maka mereka berhak untuk dihukum disebabkan oleh kerana pengkhianatan mereka itu kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dengan demikian baginda Rasulullah membawa kaum muslimin daripada muhajirin dan juga al-ansar untuk mengepung perkampungan Yahudi Bani An-Nadhir, agar supaya mereka itu keluar daripada perkampungan mereka dengan membawa harta mereka semampu mereka untuk membawanya. Nabi mengancam kepada mereka dan mengepungnya selama atau memberi masa kepada mereka untuk keluar daripada perkampungan itu selama 10 hari untuk bersiap sedia mereka itu keluar daripada perkampungan mereka. Tujuan baginda Rasulullah SAW adalah satu strategi yang disusun agar supaya kota Madinah itu tidak didiami kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi kepada mereka kaum Yahudi yang tahu akan kenabian Rasulullah, kerasulan Rasulullah, akan tetapi mereka lebih memilih kufur berbandingkan kepada iman yang mereka tahu kalau mereka itu adalah mengkufuri akan ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitab mereka tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, yakni mereka mencabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah setelah melihat mereka itu melakukan satu pelanggaran dalam isi perjanjian antara baginda Rasulullah dengan kaum Yahudi, maka mereka diusir oleh baginda Rasulullah, diberi masa untuk keluar selama 10 hari. Untuk
keluar daripada perkampungan itu. Maka pada ketika itu, kalau mereka keluar dalam masa 10 hari itu, mereka masih boleh mencari tempat yang lain untuk menyambung hidup. Ini adalah juga bahagian daripada bagaimana Rasulullah bertolak ansur dan menepati kepada perjanjian itu, yakni untuk tidak melakukan satu tindakan yang keras, pembantaian atau pembunuhan secara langsung, kecuali disebabkan oleh perkara-perkara yang bila mana dengan perkara itu dibenarkan untuk membunuh kepada mereka. Tapi dalam hal ini, baginda Rasulullah, karena hal ini adalah menyentuh kepada individu, yaitu Nabi Muhammad SAW, walaupun kedudukan baginda Rasulullah adalah teramat tinggi di mata Allah dan di mata kaum muslimin, akan tetapi baginda Rasulullah SAW pada waktu itu tidak mengambil sikap untuk membunuh kepada mereka secara keseluruhan, tetapi mengusir kepada mereka, diberi masa mereka itu untuk keluar. Mereka pada waktu itu awalnya mereka nak keluar, karena mereka bila mana keluar, mereka meyakini masih boleh menyambung hidup. Akan tetapi mereka didatangi oleh ketua kaum munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan kepada mereka, la takhruju min diyarikum, jangan kamu keluar daripada kampung kamu, wa aqimu fi hisnikum, tetaplah kamu berada dalam benteng kampung kamu itu. Sesungguhnya saya ada lebih kurang 2.000 pengikut yang bersedia untuk berperang membela kepada kamu semua. Jangan risau, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kaum Yahudi yang cintakan kepada harta yang disimpan oleh mereka itu, yang mereka itu duduk di sebuah perkampungan, dan perkampungan itu adalah berpagar tembok tinggi, dan mereka boleh menyimpan harta mereka itu di dalam perkampungan mereka, sehingga mereka itu mempunyai simpanan yang cukup banyak di dalam dalam benteng, dalam pagar perkampungan mereka itu. Oleh kerana mereka sayangkan kepada harta yang mereka simpan dan mendapat jaminan kalau mereka akan dibantu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepada munafiqin dan pengikutnya, maka mereka pun bertahan juga setelah baginda Rasulullah memberikan ruang kepada mereka untuk pergi. Akan tetapi mereka enggan, disebabkan oleh kerana mereka mendapat jaminan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Secara tidak langsung mereka adalah mencabar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah baginda melihat mereka tidak keluar, barulah baginda mempersiapkan tenteranya daripada kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar keluar bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda berjalan menuju ke perkampungan Yahudi Bani An-Nadhir, dan Bani An-Nadhir itu pun sudah berbentengkan kepada pagar tembok dinding mereka yang kuat itu, mereka berada di dalam agar supaya mereka terselamat daripada kaum muslimin dengan berbentengkan kepada pagar dinding mereka itu. Sementara mereka pada waktu itu pun kecewa dengan sikap Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul tidak pun datang dengan 2.000 orang yang dijanjikan kepada kaum Yahudi untuk membantu kepada mereka. Sikap khianat Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ini pengkhianat, berkhianat kepada orang yang berkhianat. Yahudi Bani An-Nadhir berkhianat, Abdullah bin Ubay bin Salul dia seorang munafik, dan biasa bagi kaum munafik berkhianat, maka dia dikhianati dengan seorang pengkhianat juga. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menepati apa yang dijanjikan, disebabkan oleh kerana Abdullah bin Ubay bin Salul pun juga takut dengan langkah yang diambil oleh baginda Rasulullah, bahwasanya sesiapa yang akan membela kepada mereka yang akan diperangi oleh Rasulullah akan diperangi juga. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul amat kenal bagaimana prinsip Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun
tidak datang membawa dengan kaumnya untuk membela kaum Yahudi, disebabkan oleh kerana takut juga akan hukuman yang akan dijatuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kaum Yahudi yang berada di dalam benteng itu dikepung oleh baginda Rasulullah selama 6 hari. Kalau tidak silap saya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sudah diberi masa kepada kamu untuk keluar tapi kamu tidak mahu keluar, maka baginda Rasulullah mengancam kepada mereka, yang pada akhirnya mereka pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mahu mematuhi akan keputusan pertama yang diputuskan oleh baginda Rasulullah, yaitu agar supaya mereka keluar daripada perkampungan mereka dengan membawa harta mereka secara keseluruhan, seperti mana yang mereka diberi peluang itu sebelum ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada mereka peluang itu, melainkan diberikan peluang oleh baginda Rasulullah untuk mereka keluar daripada benteng mereka tanpa ada pertumpahan darah, hanya sekedar dengan bekalan yang boleh dibawa oleh mereka, secukup satu onta membawanya. yakni kalau sebelum ini diberi peluang untuk membawa sebanyak mana harta yang mereka ingin bawa, silahkan. Yang penting keluar daripada perkampungan itu. Akan tetapi oleh kerana awalnya mereka tak mahu dan mereka tetap bersikeras untuk berada di kampung itu, yang tiba masa yang terakhir yang baginda beri kepada mereka masa untuk keluar, mereka tak nak juga, barulah diambil tindakan yang lebih tegas oleh Nabi. Setelah diambil tindakan tegas itu, barulah mereka ingin kembali kepada keputusan yang pertama. Nabi kata tak boleh, kali ini kamu hanya boleh keluar daripada perkampungan kamu ini dengan membawa harta secukup satu onta, membawa harta bekal kamu. Ini adalah tolak ansur yang lain daripada baginda Rasulullah untuk agar supaya mereka terbuka hati untuk memeluk kepada agama Islam. Yakni Nabi masih lagi menampilkan, mempersembahkan sifat-sifat, nilai-nilai murni yang ada di dalam Islam itu, yaitu sifat maaf, sifat tolak ansur, dan sifat kebijaksanaan, agar supaya mereka tertarik kepada Islam dengan nilai-nilai murni yang dipersembahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka pada akhirnya kaum Yahudi itu menerima kepada keputusan yang diputuskan itu oleh baginda Rasulullah SAW, disebabkan oleh kerana mereka melihat apa yang mereka miliki daripada harta mereka berupa pokok-pokok korma, kebun-kebun korma yang dimiliki oleh mereka, sebahagiannya itu dibakar oleh Nabi SAW dan sebahagian yang lain juga dikekalkan oleh baginda Rasulullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Yani ayat ini menceritakan tentang perbuatan baginda Rasulullah bersama kaum muslimin yang memotong pokok-pokok korma dan sebahagian pun dibakar dan sebahagian yang lain itu adalah dibiarkan. Fabi'idnillah, perkara itu adalah dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, waliyukhziyal fasiqin, dan juga untuk al-khizi, yakni mencelakakan atau menghina kepada orang-orang yang fasik. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelbagai pandangan ulama dikemukakan berkenaan dengan pemotongan atau pembakaran kepada pokok-pokok yang mana difahami atau mungkin sebahagian orang akan melihat itu adalah merupakan satu mencemari kepada lingkungan, atau apa di sebalik pemotongan dan pembakaran kepada pokok-pokok itu yang tidak menjadi
sebab untuk tidak menjadi sebab kekalahan kepada kaum muslimin, karena itu hanya pokok sahaja. Pada masa yang sama, pokok-pokok itu boleh untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kegunaan keperluan kaum muslimin, daripada buahnya, daripada batangnya, daripada daunnya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pelbagai pandangan ulama dikemukakan tentang hukum memotong pokok-pokok tersebut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengemukakan bahwasanya memotong pokok itu, membinasakan pokok itu di tempat orang yang ingin dihukum, orang yang diperangi. Pemotongan pokok ataupun pembakaran kepada pokok-pokok itu adalah dikembalikan kepada sistem strategi peperangan yang boleh diputuskan oleh panglima perang pada saat itu. Artinya, dia termasuk daripada kategori as-siyasah asy-syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah ini adalah satu tindakan yang diambil oleh seorang panglima, yang mana tindakan itu mengikut kepada keadaan semasa, kondisi semasa pada ketika itu, adakah perlu untuk mengambil tindakan itu atau tidak. Ianya bukan menjadi satu hukum mutlak boleh memotong pokok, atau tidak menjadi satu hukum mutlak tak boleh memotong pokok. Pada saat berperang dan ingin memotong pokok di tempat orang-orang yang diperangi, tidak dikatakan boleh 100% dan tidak pun dikatakan tidak boleh 100%. Boleh dan tidaknya mengikut kepada keadaan, kondisi semasa dan setempat di tempat itu. Adakah ada manfaat daripada pemotongan ataupun pembakaran kepada pokok itu yang dilihat oleh panglima perang pada waktu itu, pemotongannya membawa satu strategi untuk meraih kemenangan, maka dalam hal ini akan diperbolehkan. Kalau tidak, maka tak perlu juga untuk melakukan pemotongan dan pembakaran itu, disebabkan oleh kerana pokok-pokok itu juga adalah boleh dimanfaatkan. Idzan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah tentunya ada maslahah, ada kepentingan, dan juga irsyad sebagai pemberitahuan kepada kaum muslimin sepanjang zaman tentang hukum memotong pokok di tempat orang-orang yang diperangi oleh kaum muslimin, sehingga dalam hal ini baginda memberikan contoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah secara praktikal, yaitu baginda memotong dan membakar, dan baginda pada masa yang sama pun membiarkan pokok itu. Sebagai satu pertanda adalah memotong kepada pokok bila mana diperlukan adanya maslahah di situ, maka diperbolehkan. Kalau tidak, kembali kepada sikap yang kedua baginda Rasulullah, yang mana baginda pun membiarkan sebahagian besar daripada pokok-pokok korma yang ditanam oleh kaum Yahudi Bani An-Nadhir. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengemukakan berbagai pandangan daripada madhab Imam Syafi'i dan juga Al-Laits ibn Sa'ad, yang satu dengan yang lain berbeza pandangan, dan para khulafa sendiri juga ada perbezaan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Khalid ibn Walid ketika membuka negeri Syam, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk memotong kepada pokok dan membakar ketika menghantarkan Khalid dan Talha untuk memimpin kepada kaum muslimin, dan berkata mereka, Imam Syafi'i mengatakan, wala'alla amru Abi Bakrin bi an yakuffu an yaqta'u syajaran muthmiran innama huwa li'annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbir anna bilad asy-Syam tuftahu 'ala al-muslimin falamma kana mubahan lahu an yaqta'a wa yatruk ikhtara tark nadharan lil muslimin. Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu memerintahkan, Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu memerintahkan kepada Khalid untuk tidak memotong pokok yang mempunyai buah-buahan, karena difahami oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya dia mendengar kalau Rasulullah
bersabda kalau negeri Syam akan jatuh ke tangan kaum muslimin, maka Sayyidina Abu Bakar melihat untuk melarang memotong pokok. Walaupun pada awalnya saya katakan baginda pun memotong kepada pokok ketika di Bani An-Nadhir, maka dalam hal ini fahaman Sayyidina Abu Bakar memotong kepada pokok atau membakarnya itu ada dua pandangan, boleh dilakukan dan boleh tidak, seperti mana itu berlaku kepada baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar lebih cenderung ketika mengatakan kepada Khalid bin Walid untuk tidak memotong pokok yang berbuah. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkenaan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Yahudi itu ketika melihat baginda Rasulullah membakar dan memotong kepada pokok serta membiarkan sebahagian, mereka semakin takut. Barulah mereka itu menerima keputusan baginda Rasulullah hanya untuk membawa bekal secukup satu onta yang mereka bawa. Maka mereka keluar berbondong-bondong dengan hanya membawa bekalan secukup onta yang mereka boleh berbekal dengan bekal mereka, dan mereka keluar. Akan tetapi sebelum mereka keluar daripada benteng mereka, mereka hancurkan, habiskan, runtuhkan rumah mereka satu demi satu, demi tujuan agar supaya rumahnya tak dapat didiami oleh kaum muslimin. Yani mereka amat marah, mereka amat dendam, amat benci, maka mereka tidak mahu harta mereka itu diambil oleh kaum muslimin. Maka rumah mereka masing-masing dihancurkan, sampai kepada tangga pintu masuk rumah mereka pun dihancurkan oleh mereka sendiri, karena keengganan mereka untuk rumah mereka dimanfaatkan oleh kaum al-muslimin, menunjukkan bagaimana kebencian mereka kepada umat baginda Rasulullah atau kepada kaum muslimin pada waktu itu. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar secara keseluruhan dan tak seorang pun atau di antara mereka yang memeluk kepada agama Islam kecuali 2 orang sahaja. Daripada 2 orang itu yang memeluk kepada agama Islam, hartanya itu diamankan oleh baginda Rasulullah. Artinya adalah tidak menjadi satu al-fai', tidak menjadi satu harta rampasan perang yang dibahagikan kepada kaum muslimin. Diberikan harta yang menjadi hak kepada mereka dan menjadi hak milik kepada mereka, sebab mereka sudah memeluk kepada agama Islam. Sementara harta kaum Yahudi yang lain yang tidak memeluk kepada agama Islam akan menjadi al-fai', yaitu harta rampasan yang dirampas disebabkan oleh kerana tidak berlaku peperangan. Dia ada dalam istilah fiqh, ada fai', ada ghanimah. Kalau ghanimah harta rampasan perang dalam peperangan. Kalau al-fai' adalah harta rampasan perang yang dirampas tetapi tidak berlaku peperangan. Masing-masing ada mempunyai pembahasan tersendiri dalam ilmu fiqh. Oleh kerana dengan Yahudi Bani An-Nadhir tidak berlaku peperangan, maka harta Yahudi Bani An-Nadhir itu adalah menjadi fai', yakni menjadi harta rampasan, yang mana al-fai' ini, harta rampasan ini terpulang kepada baginda Rasulullah atau panglima pada waktu itu untuk membahagikan sesuai dengan apa yang dilihat dan dipandang oleh baginda Rasulullah. Pengagihannya itu adalah sesuai. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr berkenaan perkara yang sedemikian. Harta rampasan Yahudi Bani An-Nadhir itu dibahagikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir secara keseluruhan kepada kaum Muhajirin, dan hanya ada beberapa orang Ansar sahaja yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Di antara mereka adalah Sahal ibn Hunayf dan juga Abu Dujanah Sammak ibn Kharishah yang mana sebab baginda Rasulullah memberikan kepada kaum Muhajirin sahaja disebabkan oleh kerana kaum Muhajirin hampir keseluruhannya hidup dalam keadaan susah dan miskin, sebab mereka adalah yang berhijrah, yang datang daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan tidak mempunyai harta apapun juga.
maka diberikan oleh baginda Rasulullah secukupnya untuk menjadi bekal, untuk menjadi modal, dan untuk menjadi harta yang dapat memenuhi keperluan mereka. Adapun dua orang daripada Ansar itu, Sahal bin Hunayf dan Abu Dujana, kerana dua orang ini daripada orang Ansar yang dibandingkan dengan keadaan ekonomi kaum Ansar yang lain, didapati dua orang ini adalah amat memerlukan kepada harta, maka diberikan oleh baginda Rasulullah daripada harta rampasan Yahudi Bani An-Nadhir. Yang lainnya tak diberi bukan oleh kerana tidak berhak, akan tetapi ramai daripada mereka yang ikut bersama dengan baginda Rasulullah daripada kalangan orang-orang Ansar, daripada kalangan orang-orang yang ekonominya adalah mencukupi keperluan mereka, sementara baginda mendahulukan daripada kaum Muhajirin yang teramat memerlukan dan miskin, majoriti daripada mereka dalam keadaan kekurangan. Demikian hikmah yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW di dalam mengagihkan al-fai'. Adapun harta rampasan perang yang dinamakan ghanimah, ada beberapa perkara yang boleh dimiliki secara langsung oleh orang yang ikut berperang bersama dengan baginda Rasulullah. Yakni ketika berperang, maka orang yang membunuh kepada orang musyrik itu berhak untuk memiliki as-salab. As-salab ini adalah harta yang dimiliki oleh orang yang dibunuh tadi, yang dipakai, baik itu umpamanya baju besinya atau pedangnya atau al-mewfar, itu songkok besi yang dipakai oleh yang ada kepada orang yang dibunuh, itu namanya salab, boleh dimiliki oleh orang yang membunuhnya. Ini bahagian daripada harta ghanimah yang sesiapa sahaja yang ikut dalam peperangan itu dan berjaya untuk membunuh kepada musuh, berhak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh musuh. Tetapi dalam harta rampasan yang namanya fai', sebagaimana saya katakan, terpulang kepada pengetua atau ketua atau pemimpin untuk membahagikan sesuai dengan kebijaksanaan dan keadaan tenteranya dan juga keadaan di sekelilingnya. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mengagihkan harta rampasan yang dinamakan al-fai'. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah kisah pengusiran Yahudi Bani An-Nadhir. Dan sebagaimana saya katakan, tidak ada yang memeluk kepada agama Islam daripada mereka kecuali dua orang saja, yang bernama adalah, yang pertama Yamin bin Umair ibn Ka'ab, yang kedua adalah Abu Sa'ad ibn Wahab. Dua orang ini daripada kaum Yahudi yang memeluk kepada agama Islam, yang harta mereka diamankan atau diserahkan oleh baginda Rasulullah kepada mereka, dan tidak dijadikan sebagai harta rampasan perang yang dibagikan kepada orang lain oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun Yahudi yang lain tidak mahu beriman kepada baginda Rasulullah dalam keadaan mereka menyadari kalau beriman kepada Rasulullah adalah sesuai dengan apa yang mereka tahu tentang baginda Rasulullah, akan tetapi khatamallahu ala qulubihim, ditutup hati mereka itu untuk tergerak beriman kepada baginda Rasulullah wal-iyadzubillah dalam keadaan mereka menyadari akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kaum Yahudi untuk membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti sampai di situ sahaja dan menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi satu hasrat mereka daripada perbuatan sebelum mereka pun juga ingin membunuh kepada orang-orang yang dihantar oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul kepada mereka, datang untuk membawa hidayah kepada mereka, akan tetapi mereka ingin mendahulukan kegelapan, kekufuran dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kisah Bani An-Nadhir didapati bagaimana mereka ingin membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melemparkan batu. Dalam kisah Bani Quraidah, bagaimana mereka memberi laluan kepada
kepada musyrikin Quraisy untuk perkampungan mereka menjadi laluan dan membunuh kepada Nabi dan kaum muslimin daripada belakang dalam peperangan Khandaq, insyaallah, yang akan dibahas pada masa yang akan datang insyaallah. Ini pun bahagian daripada usaha mereka untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Satu demi satu mereka puak Yahudi ini ingin membunuh kepada baginda Rasulullah, akan tetapi wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga Nabi Muhammad daripada bahaya orang-orang yang ingin membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang terakhir pun Yahudi Bani Khaybar, daripada Yahudi Khaybar yang juga ingin membunuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Yahudi berada di kota Madinah itu, pelanggarannya akan pengkhianatan yang mereka lakukan, ingin membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini mereka berjaya membunuh kepada Nabi Yahya, sebelum ini mereka adalah mengejar kepada Nabi Isa untuk dibunuh, sebelum ini mereka mengejar membunuh kepada Nabi Zakaria, itu nabi dan rasul yang mereka bunuh. Adapun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada rasul, terlalu banyak jumlah bilangan mereka sehingga dikatakan bahwasanya mereka itu pagi hari boleh membunuh sekian ramai daripada orang yang dihantarkan oleh Allah sebagai nabi kepada mereka. Petang hari mereka boleh duduk sembang-sembang seakan-akan tak ada apa perkara berlaku di pagi harinya. Terlalu keras hati mereka dalam perbuatan yang amat keji itu. Dalam Khaybar, dalam kisah Yahudi Bani Khaybar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun oleh seorang wanita Yahudiyah, yang mana wanita itu memasak daging kambing dan diambil kaki kambing bagian hadapan itu, diberi racun dengan begitu banyak sebab dia difahamkan kalau baginda Rasulullah suka kepada kaki kambing. Maka dia ketika masak kaki kambing itu diberi racun dan diletakkan di hadapan baginda Rasulullah untuk membunuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan pun ingin membunuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan Yahudiyah ingin membunuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda ketika ingin memakan daging itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmum." Wahai Rasulullah, jangan kamu makan saya, sesungguhnya saya ini sudah diracun. Baru Nabi tinggalkan. Setelah dalam riwayat itu dikatakan Nabi ketika menghampirkan daging itu dan sempat menggigit, baru daging itu bercakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kesan hirupan Nabi kepada daging yang dihampirkan oleh Nabi ke mulutnya, kesan hirupan itu pun berkesan juga kepada kesehatan dan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda pada waktu itu adalah tidak terkesan saat itu juga sebab terus dimuntahkan dan dibuang oleh baginda Rasulullah. Akan tetapi sahabat Nabi yang makan di hadapan baginda Rasulullah terus meninggal dunia di hadapan baginda Rasulullah disebabkan oleh karena terlalu kerasnya racun yang diletakkan oleh perempuan Yahudiyah itu untuk meracuni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedengkian, kebencian yang terlalu mendalam yang menutupi hati mereka daripada sifat rahmat, daripada sifat kasih sayang, daripada sifat lembut, daripada sifat dari sifat mengasihi kepada orang lain, dah terlalu keras. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, keras hati mereka. yakni siapa mereka itu? Kaum Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kerasnya hati mereka itu adalah lebih keras daripada batu. Nampak mukjizat, nampak jelas di hadapan mereka, tapi mereka tak mahu beriman. Tidak lain dan tidak bukan tertutupnya hati untuk menerima iman adalah sebagai tanda kerasnya hati mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada penghujung pembacaan kitab Fiqh Sirah ini. Kita akhiri
dengan berdoa kepada Allah, moga-moga Allah jaga hati kita untuk mendapat bahagian daripada rahmat, bahagian daripada kelembutan, bahagian daripada kasih sayang, dan dijauhkan daripada hati yang keras. Dijauhkan daripada hati yang keras. Ya Allah, jauhkan hati kami daripada sifat kekerasannya. Jadikan hati kami ini yang selamat sehingga berjumpa denganmu ya Allah dalam keadaan hati kami selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan Allah kepada Allah dengan hati yang selamat. Moga-moga Allah jadikan hati kita selamat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.